أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Alhamdulillah, hadirin mukminin sekalian, bertemu lagi kita dalam siri perbincangan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, tata tertib pembaca Al-Quran. Sebelum itu, suka untuk saya mengajak sidang penonton untuk sama-sama tekan butang subscribe, like video ini, serta share sekiranya anda merasakan video ini bermanfaat, insya-Allah. Kerana pada channel TV MAMBS ini kami sediakan pelbagai pengisian yang bermanfaat, terutamanya antara perbincangan kitab yang sedang kita bincangkan pada hari ini. Hadirin mukminin sekalian, kita masih lagi berada pada bab yang keempat, iaitu bicara tentang tata tertib guru Al-Quran dan muridnya. Dan hari ini kita masuk kepada fasal yang berikutnya, iaitu yang diberi tajuk jangan menolak orang yang hendak belajar kerana buruk niatnya. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Berkata para ulama radhiyallahu anhum, tidak boleh menolak sesiapa pun untuk belajar kerana barangkali niatnya tidak benar, yakni bukan kerana mencari keridaan Allah Ta'ala. Sebab telah berkata Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu dan selainnya, bila mereka sudah mahu menuntut ilmu pengetahuan, maka itu sudah merupakan niat yang baik. Mereka mengatakan lagi, yakni orang yang datang mungkin belajar kerana niat yang buruk itu, mereka mengatakan lagi bahawa kita menuntut ilmu ini bukan kerana Allah, tetapi Allah mengkehendaki dia hanya kerana Allah semata. Yakni akibat daripada menuntut ilmu itu akhirnya akan menjadi diniatkan kerana Allah Ta'ala, sama ada asal niatnya itu bukan kerana Allah Ta'ala, tetapi akibat daripada keberkatan daripada ilmu yang dipelajari, mudah-mudahan niat ikhlas menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala itu akan hadir dengan sendirinya. Hadirin mukminin sekalian, Al-Imam An-Nawawi memberikan peringatan yang sangat baik kepada kita, terutamanya bagi mereka-mereka yang menceburkan diri dalam bidang pengajaran dan pembelajaran, terutamanya dalam bidang Al-Quran, supaya sentiasa terbuka menerima sesiapa sahaja yang ingin mempelajari ilmu daripada kita, ataupun sesiapa sahaja yang ingin menggali ilmu pengetahuan, ingin mempelajari sesuatu, ataupun kita sebagai orang yang mengajar orang-orang yang di bawahan kita, kita menjaga mereka-mereka yang berada di bawahan kita, kita mendidik mereka, kita mentarbiah mereka, maka tidak perlulah kita menolak sesiapa sahaja yang mungkin pada hemat kita, pada perkiraan kita, kedatangannya itu hakikatnya bukan untuk menuntut ilmu ikhlas kerana Allah Ta'ala. Boleh jadi kerana dalam kalangan manusia ini, kata para ulama, ada orang yang hadir ataupun orang yang datang menuntut ilmu kerana memang niatnya kerana ingin menuntut ilmu lillahi ta'ala, kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingin mengetahui yang mana benar, yang mana salah. Dia ingin belajar yang mana yang boleh dilakukan, yang mana tidak boleh dilakukan. Tetapi ada segelintir dalam kalangan manusia, terutamanya umat Islam, yang mungkin dia menuntut sesuatu ilmu bukan kerana Allah Ta'ala, tetapi mungkin lebih kepada untuk menguji kepandaian guru. Ada juga. Ada yang mungkin datang menuntut ilmu kerana ingin mengumpul ilmu tersebut untuk berjidal, untuk berdebat dengan orang lain. Niatnya bukan kerana Allah Ta'ala, bukan mencari keredaan Allah, tetapi mencari
kemasyhuran di mata manusia. Ini sifat-sifat dan ciri-ciri yang telah pun kita bahaskan pada siri-siri perbincangan yang lepas, di mana ada orang yang mencari ilmu kerana maksud mendapatkan sesuatu, sama ada dia ingin mendapatkan jawatan tertentu, maka dia menceburi bidang ilmu tersebut. Hakikatnya dia tidak menjiwai bidang tersebut, yang boleh mengakibatkan berlakunya penyelewengan, jenayah terhadap ilmu berkenaan. Dia tidak menunaikan hak yang sepatutnya. Mungkin boleh jadi sebegitu, tetapi adab oleh para guru sekalian, orang yang mengajar, orang yang mendidik, yang mentarbiah mereka yang di bawahan, tidaklah perlu kita menghukum mereka hanya kerana kita menyangka mungkin mereka datang untuk menuntut ilmu itu, kedatangan mereka dengan niat yang buruk. Bolehlah saya kiaskan kata-kata ataupun fasal ini dengan satu hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, hadis yang sahih, bahawa menceritakan satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengirimkan satu sariyah. Sariyah dalam sirah memberi erti kata satu delegasi, rombongan orang yang dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninjau, pasukan peninjau awal meninjau sesuatu keadaan di satu tempat. Berbeza dengan ghazwah peperangan yang disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan satu sariyah yang dipimpin oleh Al-Miqdad ibnu Aswad. Ketika sampai di satu tempat, pasukan pimpinan Al-Miqdad ini menemui satu tempat yang iaitu yang tempat yang ingin dituju, tetapi didapati tidak ada sesiapa pun di tempat berkenaan, melainkan seorang lelaki yang tetap tinggal di tempatnya itu dalam keadaan hartanya yang banyak. Kemudian lelaki tersebut mengucapkan kepada Al-Miqdad, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah." Dia bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan dia juga bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tetapi dalam riwayat disebut Al-Miqdad tetap menyerang lelaki tersebut dan membunuhnya. Maka salah seorang daripada sariyah pasukan yang dipimpin oleh Al-Miqdad itu berkata kepada beliau, "Apakah kamu berani membunuh seseorang yang telah pun mengucapkan syahadah, yang telah pun mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah? Demi Allah, aku akan mengadukan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sekembalinya pasukan sariyah tadi ke Madinah, maka salah seorang daripada mereka, pasukan Al-Miqdad, bercerita kepada Rasulullah, sesungguhnya ada seorang lelaki telah pun mengucapkan la ilaha illallah, tetapi lelaki tersebut dibunuh oleh Al-Miqdad. Maka Nabi SAW bersabda, "Panggil Al-Miqdad berjumpa dengan aku." Maka kata Nabi SAW kepada Al-Miqdad, "Ya Miqdad, aqatalta rajulan qala la ilaha illallah, fakaifa bila ilaha illallah ghadan." Kata Nabi yang bermaksud, "Wahai Miqdad, apakah kamu telah membunuh seseorang yang telah pun mengucapkan la ilaha illallah? Maka bagaimanakah kamu dengan kalimah la ilaha illallah itu besok, yakni di hari kiamat?" Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat daripada surah An-Nisa ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'minan tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa'indallahi maghanimu katsira kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian pergi berperang di jalan Allah, fatabayyanu, maka telitilah, dan janganlah kalian mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepada kamu, kamu bukan seorang mukmin, lalu kamu membunuhnya, kata Allah, dengan maksud mencari harta-harta kehidupan di dunia, kerana di sisi Allah ada harta yang banyak,
begitu juga keadaan kalian dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmatnya ke atas kalian, maka telitilah. Sadaqallahul Azim, surah An-Nisa ayat 94. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kaum mukminin, kaum muslimin supaya berhati-hati. Fatabayyanu, teliti terlebih dahulu sebelum menjalankan hukum ke atas orang yang disangkakan mengucapkan syahadah untuk hanya untuk menyelamatkan diri mereka. Seakan-akannya mereka menyembunyikan kekufuran mereka, mereka menzahirkan keimanan mereka untuk menyelamatkan diri mereka. Kerana terdapat riwayat yang lain yang menceritakan berkaitan dengan asbabun nuzul ini. Satu orang lelaki yang telah pun dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Usamah mengatakan bahawa apabila ditanyakan kepada beliau, kenapa membunuh seorang yang telah pun mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usamah, boleh jadi dia hanya mengucapkan la ilaha illallah itu untuk menyelamatkan dirinya daripada ditahan ataupun daripada diambil tindakan oleh tentera Islam. Maka Nabi SAW mengucapkan perkara yang hampir sama yang diucapkan dalam riwayat ini, iaitu kepada Al-Miqdad. Apakah tanggungjawabmu dengan kalimah la ilaha illallah itu di negeri akhirat? Kan kata Nabi kepada Al-Miqdad dalam kisah yang tadi, kana rajulan mu'minan yukhfi imanahu ma'a qaumin kuffar fa'adhhara imanahu faqatalahu kadhalika kunta anta tukhfi imanaka bi Makkah qabla. Kata Nabi SAW, lelaki tadi yang kamu telah bunuh adalah lelaki yang menyembunyikan imannya dari orang-orang kafir. Dia bersembunyi dalam tempat kaum yang dituju oleh Al-Miqdad dalam sariyah itu tadi. Lalu dia menyembunyikan imannya daripada orang-orang kafir. Lalu dia menampakkan imannya, iaitu dengan mengucapkan syahadah kepada kamu, tetapi kamu tetap membunuhnya. Padahal begitulah juga keadaanmu dahulu di Mekah sebelum itu, kamu menyembunyikan iman kamu. Apa yang boleh kita ambil pengajaran daripada hadis ini? Nabi SAW nak mengajar kepada para sahabat. Memanglah sepanjang perjalanan dakwah baginda SAW dan juga para sahabat ketika zaman kehidupan Nabi SAW merupakan satu proses. Proses pembelajaran bagaimanakah yang sepatutnya, adab ataupun cara yang terbaik untuk menghadapi mad'u, untuk menghadapi orang yang ingin kita dakwahkan. Nabi SAW nak mengajarkan kepada kita semua bahawa tidak perlu kita mengambil kerja yang susah menghukum apa yang berada dalam hati seseorang. Berkaitan dengan fasal yang kita belajar pada hari ini, Al-Imam An-Nawawi menegaskan tidak perlu untuk kita menolak seseorang yang datang mungkin kerana niatnya untuk perkara-perkara yang tidak baik, niat yang buruk, tetapi dia tetap datang untuk belajar. Kita tidak perlu menghukum sehingga ke dalam hati manusia, kerana kaedah yang kita ambil nahkum bizawahir, kita hukum secara perkara yang zahir. Sebab sekalipun kata Al-Imam Sufyan Al-Thawri, sekalipun mungkin dalam hatinya tersemat niat yang bukan kerana Allah Ta'ala, tetapi kehadirannya untuk menuntut ilmu pengetahuan sudah pun dikira niat yang baik. Seperti mana yang kita bahaskan di awal perbincangan kitab ini, innamal a'malu binniyat, setiap sesuatu amalan itu adalah bergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap apa perkara itu dikira berdasarkan apa yang diniatkan. Maka tidak perlulah menjadi kegusaran orang yang ingin mengajar, sama ada orang yang berada di hadapannya ini benar-benar ingin menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala ataupun sekadar mencari sesuatu daripada ilmu tersebut. Tidak perlulah menjadi kegusaran, kerana kata pengarang, ada di antara manusia yang belajar kerana sesuatu maksud yang hendak dicapainya, namun bila niatnya baik, akhirnya mahu tidak mahu pembelajarannya itu tetap menjadi kerana Allah Ta'ala. Seperti yang kita sebutkan tadi, berkatnya ilmu yang dipelajari, insya-Allah mudah-mudahan menjadikan kehadirannya itu menuntut ilmu sebagai kehadiran
di atas jalan Allah Ta'ala kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup sekadar itu dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.